Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini yang bersama dengan kami untuk siaran pada tarikh 16 Oktober 2023. Hari ini hari yang baru, hari Isnin, bertemankan saya Uyana Arsyad dan rakan setugas saya Fiza Sabjahan. Okey, dan kami harapkan apa saja yang telah anda lalui sepanjang minggu yang lalu, hari ini dapat memberi satu buku baru untuk kita meneruskan minggu yang lebih proaktif dan juga produktif. Dan kalau kita cakap Yana, hari ini dah 16 Oktober 2023, berbaki lebih kurang 2 bulan setengah saja lagi sebelum kita mengakhirkan tahun 2023 ni. Ketuk-ketuk, bukan ketuk pintu, ketuk-ketuk dada kan. Tanya hati, dah sempat ke kita lakukan apa perkara yang ingin kita lakukan bertahun ini. Dan insya-Allah kita doakan semoga kita masih lagi berkesempatan untuk melakukan apa yang ditangguhkan. Betul, harap-harapnya begitulah. Saya kena ingat balik, dah lupa sebenarnya azam tahun 2023 apa kan. Tapi kan kalau cakap tentang azam ni, saya kira bukan kira tahun. Saya kira azam ataupun iltizam ni kita kena lakukan setiap hari. Macam biasalah, setiap pagi kita bangun, kita nak jadikan diri kita yang lebih baik daripada semalam. Tapi kalau kita bercakap tentang apa yang kita inginkan di masa hadapan dan juga apa yang telah berlaku pula, hari Jumaat lalu kita dah kongsikan tentang belanjawan, apa yang wanita inginkan. Dan salah satu intipati yang kita kongsikan adalah bagaimana untuk kita menggalakkan golongan wanita profesional ini untuk kembali bekerja, khususnya bagi mereka yang mungkin dah bersalin kan, nak jaga anak dan sebagainya. Mungkin ada masalah taska, pengasuh dan sebagainya. Ini berita baik yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jumaat yang lalu. Betul tu, yang berkenaan dengan belanjawan 2024 di mana kerajaan lanjut pengecualian cukai kepada wanita kembali bekerja. Yang dikabarkan pengecualian ini akan berlanjutan sehingga 31 Disember 2027. Okey, jadi nak dengarkan pendapat orang ramai. Apa kata kita dengarkan bagaimana sambutan orang ramai tentang belanjawan 2024 yang telah pun dibentangkan Jumaat lalu. Kita saksikan. Pandangan saya untuk belanjawan 2024 pada kali ini yang telah dikeluarkan oleh kerajaan adalah amat menggalakkan dan memberangsangkan terutama pada golongan wanita, sama ada baik yang bekerja maupun suri rumah sendiri. Untuk saya sebagai pekerja kerajaan, saya happy lah. Of course lah happy sebab kita akan diberi insentif bonus tahun depan. So maksudnya macam kita ada duit extra lah untuk berbelanja. Saya tak payah fikir untuk banyak benda lah. Tapi sebagai wanita kita kena untuk tahun-tahun akan datang kita perlu lebih bijak berbelanja lah. Tak boleh terlampau boros. Benda yang tak perlu beli. Lepas tu kita mesti kena ada saving. Duit tu kalau boleh yang ekstra-ekstra yang kerajaan bagi tu kita simpan je sebetulnya untuk kecemasan pada masa akan datang. Bagi pendapat saya, belanjawan untuk tahun 2024 ni sangat bagus. Banyak yang telah dipecahkan pada setiap bahagian. Semua tiap-tiap agensi semua dapat lebih daripada tahun lepas. Satu pencapaian bagus. Bagi wanita pun sangat bagus juga. Ada banyak dana-dana yang akan diberi pada siapa yang rasa ingin menonjol diri untuk membuat pekerjaan sendiri ke atau online sebagainya. Fiza, saya sebenarnya seronok bila kita lihat belanjawan 2024 yang banyak menyokong dan mendukung wanita sebenarnya. Yuran taska pun ditingkatkan untuk cukai yang dikenakan. Jadi ini antara inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan untuk menggalakkan wanita supaya keluar bekerja. Ya, bukan itu saja, ada banyak lagi bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan wanita, khususnya peniaga, remaja dan macam-macam lagi. Dan semoga kita terus menjadi rakyat yang lebih proaktif dan juga produktif. Dan kalau kita bercakap tentang kita di sini, kita bersyukur dan berbangga dengan keadaan yang tenang dan aman ini
ini. Namun sebagai sebagai seorang insan, kita juga pastinya terkesan dengan apa yang berlaku di Palestin ketika ini, Yana. Betul. Dan seperti mana yang kita semua tahu tentang perang yang sedang berlaku di antara Palestin dan juga Israel, yang mana sehingga ke hari ini jumlah kematian yang dilaporkan berkenaan dengan mangsa di Palestin sudah melebihi angka 2,000. Dan saya kira ini bukan lagi berkenaan dengan soal agama, ini bukan lagi berkenaan dengan soal solidariti, tetapi ini lebih kepada soal kemanusiaan. Jadi dengan bercakap tentang soal kemanusiaan ini juga berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin, Media Prima telah pun mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima, yang mana sumbangan daripada anda orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat daripada krisis ini. Ayo hulurkan bantuan kepada mangsa krisis kemanusiaan di Palestin melalui tabung kemanusiaan Palestin Media Prima menerusi akaun bank muamalat 140088444715 atau Maybank 564276510331. Seperti yang telah pun tertera di kaca TV ini, mungkin dengan sedikit bantuan kita ini dapat memberikan harapan kepada mereka yang memerlukan. Baiklah, itu tentang Gaza dan juga Palestin ini. Dan kalau kita bercakap tentang mereka ini, saban hari kalau kita lihat di media sosial ini, kita melihat tangisan mereka. Bukan sahaja ia melibatkan mereka yang berada di sana, namun kita di sini juga turut merasa kesedihannya, dan kadang-kadang kita tak boleh paksa, yang mana air mata kita juga tak terlepas daripada turut mengalir. Betul, kita lihat perkara-perkara yang berlaku di luar negara, khususnya Gaza, Palestin dan sebagainya, yang membuatkan kita sendiri menitiskan air mata. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu salahkah untuk menangis? Saya kira tak salah untuk menangis, sebab kadang-kadang kalau kita menangis ni, ia adalah sebagai tanda untuk kita melepaskan sesuatu. Betul. Tapi ada orang dia menangis bila dia baca berita yang sedih. Ada orang dia tengok cerita Korea, cerita Hindustan ataupun cerita Tamil pun dia menangis. Dia tengok teater pun dia menangis. Tapi ada orang pula dia mungkin menangis secara sorok-sorok. Kadang-kadang dia sedih ataupun dia ada sesuatu yang ingin diluahkan, tak ingin meluahkannya di hadapan orang, dia menangis dalam tandas dan sebagainya. Betul. Dan ada orang cakap juga, budak lelaki, kita ajar kepada anak-anak lelaki kita, jangan nangis. Lelaki tak boleh nangis. Sejauh mana kebenaran ini? Betul ke orang lelaki tak boleh nangis? Kalau tak boleh nangis, macam mana mereka nak mengeluarkan perasaan yang terbuku dalam hati mereka? Betul. Luahkan, lontarkan. Dan ada juga Yana yang mengatakan bahawa kalau orang tu menangis, dia menunjukkan bahawa seseorang itu lemah. Saya kira itu silap. Okey. Tapi anda mungkin ada pendapat dan komen anda tersendiri tentang topik kita hari ini. Kongsikan di laman sesawang Wanita Hari ini yang tertera di kaca TV ketika ini. Kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Saya nak nangis dulu. Sabar nangis awak. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Bila nampak kawan yang selalu happy, tiba-tiba dia menangis. Jangan ajarkan dia sabar, kerana dia terlalu faham apa itu sabar. Biarlah dia menangis, bagi dia masa. Sebab dah terlalu lama dia memendam segala rasa, dah terlalu lama dia bersabar. Selama ni dia cuma berpura-pura okey. Ingat, kuat itu bukanlah tidak menangis, dan menangis itu bukanlah tandanya lemah. Dia cuma dah tak mampu nak ungkapkan segala kesakitan, kepedihan dalam hati dia melalui kata-kata. Kalau kamu meluah melalui kata-kata, dia pula meluah melalui diam dan air mata. Selamat tinggal, selamat jalan. Kan ku ukir selalu. Menangis tanpa keluar suara itulah sakit yang paling dalam sangat-sangat. Sebab dah lama sangat pendam, kan? Tapi tak apalah. Kalau korang nak menangis, menangislah. Menangislah puas-puas. Semoga korang akan lebih lega. Semoga esok korang akan lebih kuat dan tak bersedih dengan perkara yang sama.
kalau rasa nak menangis, menangislah puas-puas. Itu kata Dayang Nur Akidah tadi. Itu lagu tu tadi. Menangislah. Kena kau juga manusia. Sedap Fiza nyanyi. Apa lagi? Sikit-sikit sudahlah. Okey. Kita dah dengarkan sedikit rangkuman daripada TikTok yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita Lisa pada hari ini. Dan saya kira anda penonton ketika ini juga mungkin ada dalam kegembiraan, tapi mungkin juga ada dalam anda ketika ini dalam kesukaran, kesedihan dan juga kedukaan. Ada orang cakap sabarlah, janganlah nangis. Ada orang cakap lepaskan, luahkan, kerana tangisan itu juga mungkin akan meredakan perasaan anda. Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini, Yaina, tentang topik kita, tak salah menangis. Betul tu. Dan bersama dengan tetamu kita di studio, kita perkenalkan di hujung sana terlebih dahulu. Biasanya beliau akan bersama dengan kita, tetapi hari ini konteksnya berbeza. Kita bersama dengan Coach Fauzul Naim Ishak, perunding pembangunan potensi diri. Apa khabar, Coach? Alhamdulillah, sihat. Tak sabar nak menanti tips-tips daripada InsyaAllah. Kita buat yang terbaik. InsyaAllah. Dan kita juga bersama dengan Muaz hari ini. Tadi Muaz masuk bilik mereka, saya tanya, Muaz, mudah nangis ke tak mudah? Saya tak mudah. Tak mudah? Tak mudah. Yakin? Tapi kadang-kadang dalam keadaan sekarang ni kan, bila nampak kamera je, nak FYP kan. FYP. Demi konten. Itu intro dia. Kita juga bersama dengan Datin Rebecca hari ini. Apa khabar, Datin? Baik, Alhamdulillah. Khabar Fiza? Baik, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Datin tadi, dia tengok saja paparan TikTok kita, dia dah nak mengalirkan air mata. Betul, Datin? Semenjak ni sangat sensitif. Okey, itu kejap lagi kita nak bincangkan. Memang tak salah pun untuk kita menangis, tapi kadang-kadang mungkin ada punca-punca yang menyebabkan kenapa kita mudah tersentuh ni. Mungkin kita boleh mulakan dengan Coach terlebih dahulu. Coach, kalau kita bercakap tentang nak menangis kan, itu adalah fitrah manusia. Kita memang diberikan tangisan ataupun air mata ini oleh Yang Maha Esa untuk kita mengeluarkan perasaan kita, untuk kita ekspreskan apa yang kita rasa dan terbuku di dalam diri. Tetapi menjadi persoalan kepada mungkin orang yang melihat seseorang ini, selalu sangat menangis. Lemahnya dia ni kalau menangis. Sejauh manakah kebenarannya? Bila menyebut tentang menangis lah, saya suka nak bawa satu hadis Nabi dan kisah bagaimana Nabi ni, dia mengalir air mata apabila meninggal anaknya yang kecil, nama Ibrahim. Dan pada ketika itu, sahabat tanya, iaitu sahabat itu anak kepada Abdurrahman Auf, tanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, engkau pun menangis juga?" Dia kata apa? "Wahai anak Auf, menangis itu satu rahmat." Itu kata-kata Nabi. Sebab itu bila sebut tentang menangis ni, dia ada satu mekanisme maklum balas yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia untuk memberikan satu kelegaan kepada manusia. Dan sebutan tangisan ni kita boleh bagi tangisan bertiga jenis. Pertama ni bukan sebagai tangisan refleks. Refleks ni sebab apa? Kadang-kadang mata kita masuk habuk. So keluar air mata untuk apa? Untuk buang habuk tu. Itu adalah tangisan yang pertama. Yang kedua adalah tangisan yang berterusan. Untuk apa? Untuk bagi pelincir daripada mata. Sebab mata ni kalau tak ada air, dia akan rosak. Kering. Sebab itulah pada ketika itu akan keluarlah lebih kurang 98% adalah betul-betul air. Tapi yang kita selalu sebut tentang tangisan-tangisan yang kita nak cerita hari ini adalah persoalan tangisan ketiga. Tangisan yang ada kaitan dengan emosi. Ini yang mana dalam tangisan itu mempunyai hormon-hormon, mempunyai perkara-perkara yang menyebabkan kesan kepada badan dan kesan kepada kita punya emosi. Dan sebab itu bila sebut tentang perkara ini, kita lihat sebenarnya ada banyak kebaikan nangis ni. Banyak kebaikan menangis ni. Saya ambil contoh satu sudahlah. Bila menyebut tentang menangis ni, tangisan ni sebenarnya ada satu mekanisme di bawah satu sistem saraf kita. Yang sebagai satu sistem saraf parasimpatetik. Untuk apa tujuan menangis? Untuk melegakan. Ramai orang kalau dia pendam diri, tak menangis, itu yang menyebabkan dia stres. Yang menyebabkan dia akan bertimpa-timpa dia punya emosi, akhirnya mungkin sampai bertahap depresi. Tapi bila dia menangis, akan wujud satu sistem yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Untuk apa? Untuk menyebabkan kita boleh jadi rasa lega. Rasa lega, rasa tenang bila menangis. Dan lebih menarik pula, kalau untuk orang sakit pula, bila menangis ni secara berterusan, dia akan mewujudkan satu keadaan hingga keluar pula hormon-hormon bahagia. Okey. Kita berhenti sampai di situ dahulu. Sebelum kita nak elaborate ataupun kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Tadi saya suka nak ambil apa yang Coach katakan tentang tangisan yang melibatkan emosi. Kalau cakap tentang tangisan yang melibatkan emosi, saya skip dulu kepada Muaz, saya pergi kepada Datin dahulu. Kalau cakap tentang emosi ni, ia seringkali dikaitkan dengan kita golongan wanita ni. Lumrahnya seorang wanita ingin dibelai, ingin dimanja, ingin dimengerti.
Nangis sikit. Okey, jadi bila cakap tentang tangisan emosi ni, kadang-kadang ada orang kata kita menangis sebab kita sedih. Tapi kadang-kadang kita nangis tanpa sebab. Kita dengar lagu yang sedih ataupun kita lihat keadaan orang lain ataupun kita dengar cerita orang. Scroll ke Instagram pun. Kita mudah merasa sedih ataupun menitiskan air mata. Adakah Datin dalam situasi yang sebegitu? Masya Allah. Okey, sebenarnya itulah fitrah seorang wanita. Wanita memang macam tu. Dia sensitif lebih daripada lelaki. Sifat, sebab itulah wanita ni ibu kan. Digelar wanita lagi. Sensitiviti tu memang kepada seorang wanita. Macam saya lah. Saya sekarang ni sangat sensitif. Sangat. Nak cakap umur tu terlalu tinggi, tidaklah. Muda lagi. Tetapi sangat sensitif. Contoh sensitifnya, saya sekarang macam buka aja laman sosial kan, tahulah kan sekarang ni kan berperang lah apa, saya dah menangis. Saya tak kuat, saya rasa macam nak pingsan pun ada. Macam ada sampai tahap macam anxiety ke apa ni, sampai dah macam tu sebab saya sangat macam tak boleh. Ni nak bercakap pun nak menangis. Itu yang saya sangat sensitif. Mungkin sebab bila kita tengok macam contoh peperangan sekarang ni kan, yes, naluri keibuan saya tu subhanallah. Tidak sampai kat saya. Nak bercakap ke saya pula? Tak sampai. Sebab saya ramai anak. Saya ramai anak kan. Sebab tu saya nampak lagi dengan baby kepala macam tu. Jadi saya tak boleh. Jadi apa sahaja yang orang cakap pun saya sensitif. So bila kita masuk kereta dengar lagu benda-benda yang sedih pun saya boleh menangis. Itu saya sekarang lah sangat sensitif. So bila suami ke siapa nak bercakap dengan saya, staff nak bercakap pun, diorang tahu saya dalam keadaan yang sangat sensitif. Okey, kita bagi tisu tadi kan? Okey dah. Jadi mungkin kalau nak bercakap dengan di tempoh sedang dalam sensitif ni, orang sekeliling pun perlu tahu cara bagaimana untuk bercakap dengan kita. Betul sangat. Okey, itu memang fizik lumrah sebagai seorang wanita. Saya juga setuju dengan apa yang Datin cakapkan tadi sebab kadang-kadang kita pun tiba-tiba je nak rasa termenangis. Tetapi mungkin konteksnya sedikit berbeza bagi kaum Adam. Kalau Muaz sendiri, adakah golongan lelaki ini kita selalu dengar, lelaki tak boleh nangis. Lelaki kalau menangis tu lemah dan sebagainya. Adakah ini yang menjadi orang kata yang mold juga karakter seorang Muaz ataupun macam mana? Saya tak. Saya mengikut situasi lah. Yang mana saya rasa patut menangis, saya akan menangis. Sebab bagi saya kadang-kadang lelaki ni dia bukan ego yang terlampau tinggi. Cuma kadang-kadang apabila dia menangis ni, dia memilih tempat yang bersesuaian. Sebab ialah satu, ego tak nak nampak sebagai seorang yang lemah. Dan contohnya sebagai ketua keluarga, dalam apa keadaan sekalipun, kalau kita menangis tu, kita takut dia memberi kesan kepada isteri kita dan juga anak-anak kan. Saya lahir, ni mengikut apa yang mak saya cerita, saya menangis 3 hari tak berhenti-henti tau. Betul ke? Ini cerita betul. Dia cerita betul. Mak ai. Okey, cerita betul. Saya kata sawan nangis. Sawan nangis mungkin. So setiap masa kecil saya kuat nangis. Saya senang nangis. Saya sikit nangis tapi semasa saya dalam sekolah menengah saya nangis, kena sikit saya menangis sekolah rendah, so saya diejek cengeng. So bila saya masuk ke peringkat universiti, saya cuba untuk mengubah diri saya, jangan terlampau cengeng sangat. Benda sikit kau nak menangis apa semua kan. So dari situ saya cuba mempelajari untuk tidak terlampau cengeng dan saya transitkan kesedihan saya itu kadang-kadang untuk elak. Okey, kalau nampak macam ni tak apalah, kita ubah benda itulah. Tak ada apa-apa lah ni. So kita memotivasikan diri saya lah. Sebab kalau tidak dulu saya terlampau sensitif coach. Orang cakap sikit je, kawan cakap sikit, emo nangis. Tapi susah tak transisi tu? Daripada dulu seorang yang cengeng untuk menjadi seorang yang kuat. Susah. Sekarang dia kelakar. Susah. Sekarang ni ego. Tak, sekarang ego tu saya rasa saya dengan wife saya, kebetulan wife saya tak susah nak nangis. Dia paling susah nak nangis. Saya yang tengok cerita keluarga berkaitan dengan ibu ayah, anak confirm nangis. Tapi sebab dia tak menangis, saya kat sebelah saya pun dia kawal juga kan. Dan dia dah tahu macam, "You nangis mana dia?" Tapi kalau mak bapak punya hal keluarga, saya akan confirm atau menangis. Saya kira itu bergantung kepada individu jugalah. Ini ada komen daripada rakan kita di Facebook ni. Ada banyak komen kita bacakan daripada Siti Zauriah. Katanya, air mata seorang wanita itu biasa, tapi bila seorang lelaki yang mengeluarkan air mata, itu adalah bagai permata yang bernilai bagi wanita. Tapi ikut keadaan jugalah coach Tapi kalau sikit-sikit dia nangis, sikit-sikit penat juga Habis tisu 2 kotak. Luahan perasaan ke tu? Tak ada, bukan. Tapi kita nak bercakap tentang emosi tadi dan mengawal perasaan. Saya kira setiap daripada kita itu mungkin dilahirkan berbeza-beza. Macam Muaz kata tadi, dia sebagai seorang lelaki pun kadang-kadang tengok cerita Korea ataupun cerita Hindustan, dia rasa nak menangis bila sedih. Bermakna jiwanya mudah tersentuh. Betul tak coach? Ataupun sebenarnya
orang yang mudah tersentuh ataupun mudah menangis ni menyimpan sesuatu di dalam jiwa mereka. Sebab kadang-kadang dia mungkin bila dia tengok situasi di media sosial ataupun apa dibaca ataupun lagu yang didengarkan, oh ini keadaan yang pernah aku lalui satu ketika dahulu, ataupun keadaan yang aku sedang lalui, ataupun keadaan yang sedang dilalui oleh rakan terdekatku ataupun ahli keluargaku, yang membuatkan jiwa tersentuh dan akhirnya menitiskan air mata, Coach. Okay, bila menyebut tentang menangis yang kita boleh kaitkan dengan personality. Sebab memang ada setengah personality adalah orang yang mudah tersentuh. Yang memang dalam dirinya itu jiwa halus lah, sebut jiwa halus lah. Yang mana hati ada taman dan bila dengar benda-benda yang sedih dia mula menitis air mata. Galau. Tapi ada orang pula jenis manusia yang mana dia tak simpan hati tu. Dan dia ubah suai daripada tangisan tu kepada benda lain. Dia buat aktiviti, dia mungkin menunjukkan dirinya itu lebih gagah, perkasa. Ada yang macam tu. Untuk distract kepada situasi-situasi yang menyebabkan dia sedih. So bagi saya dua-dua ini ada baik ada buruknya. Sebab tu bila sebut tentang kajian, tentang haruskah kita ni pendam rasa nak menangis ni kan. Sebenarnya bagi individu yang suka memendam rasa menangis, nak elak menangis, kadang-kadang dia akan boleh membawa kepada situasi yang negatif untuk dia. Negatif untuk dia. Sebab kita kena faham tangisan ni adalah mekanisme untuk melegakan. Tangisan untuk menyebabkan kita keluar hormon-hormon yang baik. Hormon endorfin. Kita nak turunkan kita punya stres. Dan apabila kita tahan-tahan, itu yang menyebabkan perasaan-perasaan yang sepatutnya itu kita lepaskan, tak lepas. Okey. Angkat tangan dulu. Okey, tapi kadang-kadang ada setengah orang dia pendam tu, dia pendam dan ditahan tu, mungkin macam Rebecca, dia tak nak menangis depan anak. Sebab tak nak nanti anak mungkin kesedihan juga. Macam Muaz, tak nak menangis depan isteri tadi sebab dia rasa macam nanti isteri pun terkesan dan sebagainya. Ada setengah orang yang menangis dalam tandas ketika mandi sambil air shower. Ada orang menangis dalam kereta waktu memandu. Sampai ada lagu Sampai Kapan Pun. Macam ada pengalaman. Maksudnya ada ketikanya kita menangis ni, kita tak nak menangis di hadapan orang. Betul. Kita pendam, kita simpan, bukan kerana kita tak nak menangis, tak sabar nak nangisnya, tak sabar nak burst, tapi kerana kadang-kadang kita nak lihat kesesuaian keadaan tu supaya tak nak mengeruhkan lagi keadaan, menambah kesedihan, kedukaan dan kesusahan tu, Coach. Bagi saya setuju benda tu. Bukan bermaksud bahawa kita ni ada setengah orang memang ada yang macam tu, yang mana dia menangis bertempat, dia panggil. Menangis bertempat. Dia tak menangis depan orang, dia tak menangis ni. Tapi ada setengah orang dia tak menangis kat mana bertempat pun. Sebab dia nak pendam. Sebab bagi dia itu ada satu kelemahan untuk dia. Sebab tu ada kajian. Ini kajian bagi saya yang amat membimbangkan. Dia kata apa? Bila kita terlampau memendam perasaan, kita tak nak menangis hingga menyebabkan dia bagi stacking emosi. Emosi yang mana berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Dia akan menyebabkan jadi apa? Akan jadi stres, depression dan mungkin bawa penyakit kepada kita punya tubuh badan hingga boleh dapatkan kanser. Sebab tu bila saya baca kajian sebegini, ini membimbangkan. Nak cerita kepada yang kat luar, kadang-kadang bukan apa. Sebab kita ni biasakan cara dididik. Kadang-kadang mak kita, ayah kita ni lelaki mungkin kan. Dia nampak lelaki menangis, jangan menangis kau lelaki. Itu yang biasa kita dengar. Ini selalu kita dengar. Jangan dia lemah. Jangan dia lemah sangat. Kau lemah. Padahal sebenarnya itulah mekanisme dia untuk menstabilkan perasaan. Mekanisme dia untuk dapatkan kelegaan. Sebab itu bagi saya, kalau betul anak menangis, biarkan dia menangis. Cuma nangis dengan had. Nangis dengan had. Jangan sampai menangis sampai 3 hari menangis. 3 hari menangis. 5 hari menangis. 7 hari menangis. Maksudnya apa? Kalau betul sampai 7 hari, kita tanya balik. Apa sebab benda ni? Kerana sebab tu dalam kita agama pernah katakan bahawa satu benda tak boleh berlebihan. Betul. Tak boleh berlebihan. Nak menangis boleh tapi ada had. Tak nak menangis pun boleh tapi ada had. Sebab tu semua benda jangan berlebihan. Bila berlebihan itulah yang akan membawa kepada benda-benda negatif. Baik, dalam apa jua yang kita lakukan termasuklah menangis. Kejut saya. Kenapa tiba-tiba dia berbunyi? Termasuklah menangis perlu bersederhana. Kena ada had dia. Okey, baik. Kita nak saksikan juga paparan yang disediakan oleh wartawan kami berkenaan dengan pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Salah ke nak menangis, Fiza? Tak salah. Silakan. Tak jugalah sebab bagi saya kita ni manusia biasa. Kalau ada masalah ke, ada benda sedih ke ataupun benda gembira ke, biasanya air mata tu dia macam automatik akan keluar. Macam tak ada isu lah, lemah ke, kuat ke tak menangis. Saya rasa menangis tu lemah tu tak betul lah.
Saya rasa tak salah sebab saya merasakan bahawa itu adalah cara untuk kita lepaskan emosi yang terpendam. Sama ada anda menangis di hadapan pasangan anda ataupun anda menangis secara bersendirian. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni kita overthinking. Bagi saya tak, sebab kita sendiri ada emosi tersendiri kan, setiap manusia. So kalau kita ada rasa nak menangis, kita menangis je lah, just luahkan je lah kan. So tak payah nak hold ke apa. So kita berhak menangis. Okay, saya rasa perlu untuk kita menangis daripada kita pendamkan diri sendiri. Sebab dengan cara kita menangis itulah adalah salah satu cara untuk kita luahkan perasaan kita. Daripada kita pendam, simpan, itu akan menyakitkan diri kita sendiri. So saya rasa better luahkan dengan cara menangis. Sebab itu salah satu cara untuk kita luahkan perasaan kita. Perlu. Sebab air mata tu memang akan keluar. Dia tak ada orang paksa-paksa. Kadang kita gembira pun kita nangis juga sebab itu perasaan kan. Salah satu cara untuk saya relax, untuk saya lepaskan stres saya adalah dengan menangis. Saya menangis dekat depan suami saya sebab saya nak perhatian. Saya menangis dekat depan anak-anak saya supaya mereka tahu bahawa saya sayangkan mereka. Saya menangis berseorangan apabila macam-macam yang saya fikir. Tak salah kalau menangis. Siapa cakap salah? Suka sebenarnya saya dengar pendapat rakan-rakan kita di luar sana berkata tentang kalau rasa nak nangis tu, rasa sedih tu, luahkan aja. Lepaskan. Dan saya nak baca juga komen oleh rakan kita di Facebook, oleh Saiful Ramli. Dia kata kalau saya menangis, orang akan cakap saya poyo. Sabar je lah. Tapi mungkin ini dalam konteks lelaki kot Orang tengok lelaki kalau nangis ni poyo. Tapi itu tadi kita dah tanya bersama dengan Muaz kan. Okey sebenarnya untuk lelaki menangis. Okey, tak ada masalah. Sebab bagi saya lelaki ni akan nangis bila sampai satu tahap dia berada di satu kedudukan yang paling rendah lah. Dan nangis itu pun di serta-serta tempat yang mungkin kadang-kadang pasangan kita tak nampak. Sebab kita profesional. Kita nak nangis tu kita nak lepaskan. Power nangis pun ada profesional. Saya rasa perlu ada lah Yana. Ada. Tapi kadang-kadang nangis tu dia tak tahu. Dia sampai suddenly let's say kita teringat orang yang dah tak ada kan. Kita tengah-tengah kita boleh nangis. So tapi kita habiskan. Kita teringat tadi kita gaduh dengan pasangan kita. Wah, aku gaduh nak nangis. Tapi balik kita dah relax. Betul lah kata coach. Nangis tu dia akan kembalikan hormon kita untuk jadi stable balik. Tapi kalau menangis depan orang ramai tu, terutamanya kalau nak menangis dekat TikTok lagi saya tak boleh saya rasa. Okey. Nangis bertempat lah. Nangis bertempat. Kalau lelaki nangis kat TikTok tu saya macam real. Okey, maafkan saya. Mungkin ada orang yang menangis kerana dia betul-betul menangis. Ada orang yang menangis kerana dia boleh lakukan perkara itu. Mungkin demi konten ataupun demi penangis profesional dan sebagainya lah. Okey. Tapi Dantin, mungkin Dantin boleh kongsikan juga kalau dalam masa orang putih ni your lowest point lah. Apa perkara sebenarnya yang berlaku sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak, apa perkara yang membuatkan Datin menangis tanpa boleh dikawal dan kesedihan itu juga dikongsikan bersama dengan peminat-peminat dan juga masyarakat. Mungkin untuk memberi pengajaran ataupun pembelajaran sebenarnya. Macam mana nak cakap saya ni sebenarnya daripada saya kecil, daripada saya zaman kanak-kanak, saya memang suka budak tau. Saya memang suka budak. Sampai anak-anak orang semua saya bawa balik rumah. Main kat rumah. Jadi apabila saya dah jadi ibu, saya dah kahwin jadi ibu, saya ada anak, saya ada satu sifat yang saya tak suka anak saya menangis juga. Macam dengar macam pelik kan. Tapi macam kau nangis je, saya laju. Sampai my husband kadang-kadang, yang diorang okey. Maybe terjatuh sikit ke benda-benda macam tu. Tapi saya macam, macam mana? Kenapa? Saya macam sangat. So jadi dan saya seorang yang sebenarnya susah nak menangis. Susah nak menangis sebab saya suka mengembirakan budak anak-anak tu daripada saya kecil, jadi saya nak happy je kan. Jadi bila saya dengar menangis, apa lagi yang berlaku dekat dunia sekarang ni, itu yang membuatkan saya punya sensitif tu tak tahu datang daripada mana, sebab saya seorang yang susah menangis sebenarnya. Sampai husband saya cakap, susah nangis ni, susah macam tu. Dan saya pun tengok husband saya, dia bukan yang senang menangis, mudah menangis. So kita ni sama. Jadi apabila sampai satu tahap yang macam sekarang ni, dunia dah pelik-pelik, zaman dah pelik-pelik sekarang ni, dah berlaku peperangan macam ni yang sangat menyedihkan, yang ada pula kena-mengena dengan anak-anak, budak. Saya terus bukan diri saya rasa dah. Saya dah ke tahap yang macam so easy saya menangis, sangat senang. Dan sebenarnya saya tak menangis pun depan suami, depan anak-anak kan. Tapi saya menangis belakang.
Maknanya macam 3 pagi saya bangun, 4 pagi. Lepas tu saya tak tahan. Kadang-kadang nak tidur pun menangis. Saya tak boleh. Tapi pernah tak berlaku episod-episod genting dalam hidup yang membuatkan Datin rasa macam, ya Allah, susahnya nak melalui fasa ini? Saya tak pernah sebab kalau nak cerita zaman muda, zaman bercinta monyet dulu pun saya tak menangis. Saya happy je macam putus, okey, fine. So macam tu. Cantik pula macam mana? Kan? Tak, saya alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah, bukan nak cakap besar kepada alhamdulillah. Saya tak ada menangis kerana lelaki. Tak ada, tak pernah. Even my husband, he's a very, alhamdulillah, he's a very good husband and a good father. Saya tak pernah nak menangis, nak merayu dia suruh buat benda ni. Tak. We are very, alhamdulillah, sangat mudah. Perkahwinan tu pun tak ada nak menangis sebab benda-benda macam tu tak ada. Cuma saya pernah menangis sekali bila dia akad nikah, saya macam, saya dah jadi isteri orang ke macam tu. Itu je. Ketika beberapa tahun yang lalu, ketika pandemik COVID-19, ketika itu juga kalau kita lihat bagaimana keadaan COVID. Yes, masa COVID tu pun saya ada menangis kerana apa? Sebab masa tu saya rasa, ya Allah, susahnya nak dapat ambulans, suami saya dah nak mati dah ni. Macam tu. I can't imagine if dia pergi, anak ramai macam mana. Saya tak dapat bayangkan husband saya tak ada. Sebab all kids rapat dengan dia. So saya tak dapat bayangkan, ya Allah, betul ke saya nak kehilangan husband saya? Saya tak bersedia waktu tu. So jadi itu yang saya menangis. Saya kata, kenapa susah sangat dunia ni? Ambulans, sampai ambulans pun susah dapat. Kenapa semua orang tak boleh nak tolong? Saya rasa itu yang jadi serabut sekejap masa keadaan COVID-19 tadi yang coach katakan tadi, menangis bertempat itu dalam keadaan atau situasi tertentu. Sebelum pergi kepada coach, tak tanya kepada Muaz. Pernah tak Muaz juga dalam keadaan sebegini, menangis macam tak kiralah siapa di depan, keadaan bagaimana, peristiwa menyedihkan yang menyebabkan air mata tu terus menangis, tak salah untuk macam Fiza kata itulah lowest point. Saya menangis yang memang tak berhenti apabila kehilangan orang yang saya sayang lah. Saya kehilangan nenek saya kehilangan ayah saya. Jadi bila saya cakap macam tu, dia akan automatik sampai benda tu kan. So saya rasa itu momen yang paling menyedihkan untuk saya lah. Yang saya nangis tak berhenti, tapi sampai satu tahap tu saya keluarkan betul-betul. So sampai satu tahap tu saya kena kuat bila saya tengok mak saya tengok adik-adik saya yang lain. So automatik dia sekali jalan dia lepaskan tau. Tapi bila kita lepaskan sesuatu dengan redha, kita tahu dia lebih disayangi, automatik saya rasa saya akan nangis waktu tu je. Tapi setiap kali bila suddenly benda tu sampai, saya teringat ayah kan. Dia akan nangis sendiri. So nangis sendiri tu pun kita sendirilah yang nangis, yang kita tak kongsikan ke orang apa semua kan. Jadi saya rasa itu momen yang paling saya sedih lah, sebab ayah saya pun meninggal akibat COVID kan. So waktu tu kita tak duga yang pakcik saya meninggal yang paling awal. So setelah setahun lebih ayah saya pula kena. So kita dapat tengok last kali memang lambaian dia waktu dia kata don't worry lah, okey lah. Sepatutnya dia balik masa tu kan. So suddenly tiba-tiba paru-paru dia tak berfungsi and tiba-tiba dia meninggal. So saya rasa itu momen yang paling saya ingat lah, yang memang menangis. Kesedihan yang Muaz rasakan ketika ini, saya kira bukannya sampai kepada saya, tapi juga kepada penonton-penonton. Ini yang kita katakan tak salah untuk menangis. Ada setengah kadang kita ni kita terpaksa mengawal perasaan dan emosi kita kerana kita perlu mengawal keadaan dan situasi. Tapi coach, mungkin coach boleh kongsikan rumusan tentang tak salah untuk kita menangis ini. Dia menangis ni adalah fitrah. Menangis fitrah. Saya pun menangis sebab saya menangis sebab bonda saya meninggal. Arwah ibu adalah yang amat rapat dengan saya. Dan dia meninggal sampai sekarang pun. Kalau tiba-tiba kan kat Facebook ke apa keluar muka dia terus tersentuh. Itu fitrah. Sebab tu bila sebut dalam perkara ini, sebenarnya dia akan mengambil kira dua faktor. Dua pihak kena ambil kira. Pertama, pihak orang yang menangis. Nak menangis. Menangis. Namun kan ada had, itu penting. Dan satu benda yang menarik juga, bila menangis sebenarnya ada satu mekanisme untuk cerita ke orang, sebenarnya aku perlukan support, aku perlukan sokongan, aku perlukan dokongan. Bukan aku nak korang ni bagi duit ke bagi apa. Sekadar menjadi pendengar yang baik. Sebab tu sebagai seorang sahabat, bukan kalau kita lah sebagai orang sahabat, nampak kawan kita menangis, nampak anak kita menangis, nampak isteri menangis, kita tak perlulah kata bahawa mereka lemah dan sebagainya. Kita pula kena sokong mereka. Kita pula dokong mereka. Sebab tu dalam hal ni saya nampak. Dan menangis ni
menangis. Sebab itu adalah satu mekanisme yang memang Tuhan dah bagi kepada kita untuk mengembalikan diri kita ke tahap yang kembali baik. Kerana selalu orang menangis ni sebab dia balik kepada tahap yang paling rendah, emosi yang paling rendah. Maka nak bangkitkan emosi tersebut adalah menangis. Menangis untuk kembali stabil, meningkatkan orang kata hormon-hormon bahagia, untuk memastikan kita rasa lebih lega, dan orang yang melihat kena sokong. Penat dengan kehidupan pun kadang-kadang menangis juga. Betul. Sebab kadang-kadang apa? Yang kita bimbang kadang-kadang bila orang menangis tak ada sokongan. Itu yang kita bimbang. Takut sampai tahap dia membuat keputusan yang tak rasional dalam hidup dia. Coach, tapi ada setengah orang dia memang tak nak orang tahu dia menangis ataupun orang tak nak dia dalam kesedihan. Ini bahaya tak? Lagi bahaya. Ini lagi bahaya. Sebab tu saya kata. Sebab tu yang bagi orang yang mana nak menangis, yang mana rasa nak tahan-tahan menangis, bagi saya kena berhati-hati. Kena berhati-hati, kena berpada-pada. Sebab macam saya kata tadilah, bila sahaja menangis, kita ni ada dipanggil stacking. Maksudnya benda tu dah bertimbul perasaan, tiba-tiba burn out. Tiba-tiba kita depress. Tiba-tiba kita bunuh diri. Yang ini yang membimbangkan. Sebab tu kalau nak menangis, dan kalau tak menangis pun, cari kawan untuk luahkan. Cari orang dia diary. Untuk luahkan. Dalam diary. Dan bagi saya suka bila orang tunjuk dalam TikTok tu. Dia menangis dan sebagainya. Walaupun kita tak tahulah bentuk fake ke, betul ke kan. Adakah komen-komen di bawah kalau kita menangis di TikTok tu boleh kita pakai? Fake tu sebagai perkara lain. Tapi kalau betul itu sebagai benda yang real, benda yang tulen, silakan. Dan kita melihat tangisan ini sebagai coping mechanism dan juga defense mechanism sebenarnya. Kalau ada orang yang menangis, so janganlah menangis. Jangan kita kata begitu pula. Mungkin itu cara dia untuk menenangkan kembali hati mereka. Ini kerana dari sudut psikologinya juga ada proses-prosesnya untuk mereka luahkan, lepaskan, proses bersedih dan sebagainya. Betul. Kalau macam orang yang buat terapi kan, hipnosis, kadang-kadang orang tu menangis dia biarkan. Dia biarkan. Cuma last sekali dia tahan untuk buang dulu. Dia untuk distract dulu supaya kembali normal balik. Okey. Baiklah, jadi tak salah untuk anda menangis. Kalau anda sedang menangis ketika ini tak apa, teruskan menangis, tapi kena ada hadnya. Ambil tisu tu, lap air mata anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Datin Rebecca, Muaz dan juga coach di atas perkongsian hari ini, dan semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan seharian. Menangis tak salah. Perlu ada hadnya, dan kalau boleh biarlah juga bertempat. Betul. Dan mendidik anak-anak juga jangan membezakan anak lelaki dengan anak perempuan. Anak perempuan boleh nangis, anak lelaki tak boleh nangis. Kerana tangisan itu adalah rahmat untuk kita semua. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika, dan kalau kita dah cakap tentang tangisan dan bagaimana ia juga boleh beri kesan kepada mental kita, sebenarnya ada juga sesuatu yang nak dikongsikan kepada anda selepas ini bersama dengan Ref. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami. Dan sekarang ni Yana bersama dengan dua orang tetamu istimewa dari Bulan. Kita bersama dengan Azian Sherlockman yang merupakan penulis kandungan tajaan Bulan. Hai Azian. Hai. Dan kita juga bersama dengan Ahmad Lapsip yang merupakan produser video Bulan. Selalu kita tengok je kan konten-konten Bulan, akhirnya bertemu dengan orang di sebalik. Okey, baik, dan hari ini nak berkongsi dengan kita semua tentang kempen baharu dari Bulan, iaitu Bestie Papa Roger. Okey, siapa nak mula bercerita tentang kempen ini? Okey, saya Azian. Saya nak berkongsi yang sebenarnya kempen Besties Papa Roger ni bertujuan untuk menggalakkan lagi komuniti kita untuk faham dengan lebih mendalam lagi individu-individu yang berjuang dengan kesihatan mental, tetapi melalui orang kata kandungan yang lagi mature audience dan mudah untuk kita fahami. Jadi untuk itu pihak Bulan ada sediakan laman sesawan khas di mana audiens boleh meluahkan perasaan tetapi secara anonymous. Jadi diorang boleh luahkan apa sahaja yang diorang nak tanpa segan silu, tanpa sebarang negatif komen, sebab tiada sebarang maklumat peribadi yang diperlukan. Jadi ini yang kadang-kadang kita nak luahkan tapi kita takut. Betul. Orang tahu pula. Jadi anonymous. Tidak akan tak ada. Okey, dan mungkin Ahmad boleh kongsikan juga dari segi sokongan yang diterima dari NGO lain. Adakah bekerjasama dengan mana-mana NGO? Okey, bercakap mengenai sokongan, kita ada berkolaborasi bekerjasama dengan MIASA juga, Betul. iaitu NGO yang berkaitan dengan kesihatan mental, yang memberi awareness, memberi kesedaran kesihatan mental kepada masyarakat kita. Mungkin masyarakat kita ada yang macam ada berhadapan dengan masalah ini, tetapi macam
tak tahu nak luah kat siapa, tak tahu nak pergi jumpa siapa, ke mana, betul. Jadinya kita ada NGO bersama dengan kita di Bestie Papa Roger untuk kita bekerjasama untuk kempen inilah. Yes, betul. Jadi pihak Miasa Malaysia yang kami berkolaborasi akan bantu untuk memberikan maklumat yang lebih tepat. Jadi untuk sebagai pengetahuan asas penyakit mental seperti jenis-jenis penyakit mental, faktor risiko dan juga cara pengurusan yang lebih berkesan. Baik, dan inikah sebabnya banyak video-video berkenaan dengan kesihatan mental yang dikeluarkan oleh pihak Bulan? Betul. Untuk video-video yang kami keluarkan, sebenarnya kami ada kolaborasi juga dengan pelbagai artis untuk menceritakan juga pengalaman mereka sendiri, yang di mana artis yang kami bawa adalah seperti Nadia Bryan, Sharifah Sakina, Zenakal dan juga pempengaruh seperti Syuhada Mat Syukri dan juga Ayu Hot FM. Ramai sebenarnya yang terlibat. Ya, betul. Ramai yang mengalami masalah yang mental. Baik, dan saya suka sebab sekarang ni lebih cakna tentang kesihatan mental kan. Dan terakhir sekali, bagaimana sekiranya ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang Bestie Papa Roger ni dan berkaitan dengan bulan punya kempen yang seterusnya, mungkin boleh kongsi. Jadi untuk anda yang mahu melihat apa kandungan yang kami buat melalui Bestie Papa Roger ni, anda boleh ke laman sesawan kami www.obulan.com/bestiespapa-roger. Dekat situ juga kita ada keluarkan pelbagai kisah-kisah artis, TikTok video dan sebagainya. Boleh juga ke YouTube, Instagram serta TikTok kami di Bulan Official. Okey, baik. Dan seperti yang tertera juga di kaca TV anda sekarang tu, ada QR code tu, boleh scan terus di situ. Dan ada segmen-segmen lain juga yang difahamkan. Betul. Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Azian Sherlockman selaku penulis kandungan tajaan Bulan dan juga Ahmad Larbat di atas perkongsian pada hari ini. Saya harap mungkin dengan inisiatif yang dijalankan oleh kalian ini dapat menarik lebih ramai lagi mereka di luar sana yang sedang bergelut sebenarnya dengan masalah mental. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga berjumpa lagi. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Sesuatu yang menarik kami kongsikan bersama dengan anda. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Lap air mata anda gantikan dengan kegembiraan dan keceriaan menikmati hidangan cucur Jawa. Dan kita bersama dengan Fuziatul Ikmal Riza Ahmad Rizwan yang akan berkongsi dengan kita tentang cara nak membuat cucur Jawa. Ini belajar sendiri ke macam mana ni? Belajar sendiri. Oh, ya ke? Ya. Sebab awak suka makan ke atau macam mana? Sebab saya suka makan. Suami suka makan, dia belajar lah awak. Awak suka makan apa? Dia tak suka cucur Jawa. Dia suka makan apa? Dia suka nasi kandar. Awak kena belajar masak nasi kandar lah. Tapi kan, Fuzi, mungkin boleh kongsikan juga sebelum sebab suami yang suka kan. Jadi belajar sendiri ataupun memang sendiri? Mula-mula tu Google. Tapi saya buat jadi. Tapi ramai orang buat kuih ni tak jadi. Okey, kenapa saya pun nak tanya soalan tu sebab dia unik macam ni. Okey. Sekarang kita tengok rupa dia macam ni kan. Fuzi, yang ni kita tipu je, kita angkat dulu keluarkan boleh? Boleh. Kita angkat dulu keluarkan. Okey, tengok Bentuk dia macam ni kan? Okey, nak keluarkan dulu. Keluarkan dulu. Okey, tak apa tu kita goreng balik semula nanti. Okey. Fuzi yang masuk balik. Okey, tengok bentuk dia macam ni kan. Tapi dia guna sentuh je. Masukkan dalam tu, tiba-tiba kan jeng-jeng bentuk dia jadi macam ni. Macam topi. Ni maknanya teknik. Teknik ke apa tu? Dia sendirilah jadi api. Api kena jaga betul tu yang saya cakap tadi. Bila api tak okey tadi, nampak dia jadi macam tu. Okey, jom saya try. Saya try. Jadi tak cantik. Jadi api dia tu, dia kena apa? Dia kena sedang-sedang. Jangan terlalu perlahan, jangan terlalu kuat. Sebab tadi masa angin kuat tadi. So dia macam api tak okey. Bila saya buat dia jadi macam ni. Jadi topi kan? Okey, saya punya jadi apa? Okey, saya angkat dulu. Angkat dulu. Okey, tapi bahan-bahan yang digunakan untuk buat kuih cucur Jawa ni apa? Jadi tapi itulah kejap. Sebab Fiza, saya nervous lah. Saya pun nervous lah. Tapi saya tak apalah. Saya ada excuse lah sebab saya ada campuran sikit. Saya tuang minyak sikit. Tapi produser kita kata, malu tak anak Jawa kalau buat cucur Jawa tak jadi. Tapi saya Jawa campur Pakistan. Ada pengecualian. Fiza tiup-tiup sikit supaya menjadi. Macam nampak macam tak ni.
Macam tu ke? Betul ke? Betul. Sikit lagi dia naik tu. Sikit lagi dia naik. Okey tu, betul tu. Tapi sambil-sambil Fiza tengah buat ni, kamu boleh kongsikan antara bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cucur Jawa? Bahan dia simple je. 4 ni je. Okey. Gula putih, gula merah, tepung gandum, tepung beras. Settle. Settle. Itu sahaja. Dan dia tidak dimakan dengan iti kelapa ke tak. Dia terus makan macam tu. Tapi perap. Saya perap semalaman. Yang ni kita dah bancur. Belum. Belum. Oh, okey. Tapi kena Fuzi nak tanya lagi. juga lah. Ini adalah sampingan. Sebenarnya Fuzi merupakan seorang auditor. Mungkin boleh ceritakan betapa pentingnya seorang wanita tu boleh menambah pendapatan jika melalui hobi. Sebenarnya asalnya pun saya sikit lagi. Okay. Asalnya pun saya buat ni pun masa PKP. Kan banyak masa dekat rumah. Jadi masa tu yang saya start buat tu. Dan start buat tu suami pun bertambah sayang. Sebab hari-hari jadilah. Wah, Fiza Betul, sekarang suami pun buat juga. Sama. Kita orang buat sama-sama. Okey, baik. Tapi kan kalau macam saya kan, saya macam tak boleh ke makan dengan inti kelapa ke apa ke? Itu variasi moden makan bersama. Boleh tak je. boleh So far orang makan macam tu je. Tapi sebab itulah nama dia cucur Jawa kan. Kalau tidak dia mungkin jadi macam dia pilih ni. Produser suruh tanya kenapa banyak kuih dia pilih kuih ni. Kita tolong jawabkanlah. Suami dia suka. Okey. Tapi nak tanya jugalah. Berapa lama masa sebenarnya yang diambil belajar sendiri kan untuk mahir buat kuih ni? Mula-mula tu tak berapa cantik juga buat. Lepas tu dah buat beberapa kali tu, kita dah tahu dah macam mana nak adjust api semua tu. Dia okey, memang boleh jadi. Cuma kalau kuali ni lah, kuali kena guna kuali legend. Okey, tapi Cok, saya ada soalan. Ini kan kita masak dia satu-satu kan. Kalau kita guna kuali yang besar tak boleh. Dia kena satu-satu. Saya kat rumah goreng ni guna 6 kuali. Okey, ini macam buat apa tahu? Kalau kita tengok mak kita buat rempeyek yang bulat-bulat dulu kan, dia kan 2 kuali kan? Acu yang kuali kecil, tukar kuali besar. Betul tak? Banyak-banyak kan? Ini tak boleh. Tak boleh. Dia memang dia saja, tapi saya buat 6 kuali. Macam kuali nak kena guna. Macam buat apam tu kan? Ya, kalau tak lambat. So macam bila kita letak kat kuali yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tu, lepas bila patah balik, tangan dia macam ni, Wak. Bila patah balik tu kita dah boleh terbalikkan. Okey, sampai sana nanti. Betul lah. Itu sebenarnya teknik. Method orang kata. Dan adakah Kak Fuzi memang buat jual juga? Ya, jual. Okey, dan permintaan macam mana untuk cucur Jawa ni? Alhamdulillah permintaan sangat menggalakkan. Disebabkan saya bekerja, saya memang terpaksa limitkan juga. Saya sehari lebih kurang dalam 500 keping. Okey, 500 keping tu berapa kilo tepung digunakan? Untuk ni, satu bancuhan ni kita guna 4 cawan tepung gandum. Tak sama 1 kilo lah kiranya. Saya kira cawan-cawan macam tu. Betul-betul legend macam mak-mak buat Fiza, jomlah lepas ni kita boleh buat cucur Jawa punya bisnes juga. Saya tolong jualkan, awak buat. Awak buat dah jadi. Awak rasa tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tangan apa sih? Macam mana saya nak makan? Makan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rasa macam mana? Rasa dia macam cucur Jawa. Rasa dia macam cucur Jawa. Betul. Sedap. Betul kan? Manis. Dia macam cucuk udang tapi dia manis. Okey, macam manis. Tapi Kak Fuzi, dia tak terlalu manis sampai kita rasa macam geli telinga tu kalau manis sangat kan? Macam tu kalau rasa manis. Tapi ini manis saja. Secukup rasa lah. Jadi bancuhan tu sedap. Awak pun dah manis pula macam mana. Wah, takkan nak manis lagi kan? Okey, jadi kalau penonton-penonton teringin nak menikmati hidangan cucur Jawa ni kan, boleh ke mereka nak buat tempahan di media sosialnya? Ada media sosialnya? Cucur Jawa _Putrajaya. Jauh daripada Putrajaya. Sehari sebelum boleh order ke? Memang kena order sehari sebelum. Memang kena order sehari sebelum. Sebab saya perap. Saya kena perap adunan ni.
So saya memang adunan saya bantu ikut orang order. Okey, jadi janganlah order nak makan sekarang, order sekarang tak dapat. Okey. Alright. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Fuzi kita atas perkongsian cucur Jawa pada hari ini. Kepada anda semua mungkinlah boleh cuba. Kalau dah cuba tu ambil gambar, kongsi dengan kami di laman sesawang kami Wanita Hari Ini. Okey, tapi hari ini dah makan cucur Jawa, tapi kalau esok pula saya nak bawa awak dan penonton semua untuk menikmati hidangan udang. Saya suka udang. Saya juga. Awak pun suka. Okey, awak suka ada tahu udang apa je? Okey, sebenarnya saya ni Yana, kalau udang, saya suka udang goreng. Udang goreng kunyit tu, saya memang suka makan panas-panas. Lepas tu kalau udang sambal pula, saya suka udang tu dah dibuang kulit. Okey, kalau suami saya Syahiran, dia suka sambal udang masak Thai. Itu macam favourite dia dengan udang butter udang butter lah. Udang okey. Tapi udang ni pun ada pelbagai jenis udang. Ada udang laut, ada udang kertas, ada udang lipan, ada udang harimau, ada udang galah dan sebagainya. Jadi esok kami nak kongsikan kepada anda pelbagai variasi menu udang yang mungkin juga dapat anda buatlah jadikan menu untuk sepanjang minggu ini dihidangkan untuk seisi keluarga. Betul. Dan anda pula apa menu udang kegemaran anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami. Kita nak tahu. Kongsikan gambar, kongsikan menu dan resepinya bersama dengan kami. Okey. Esok kami akan kembali dengan menu udang. Sambil-sambil kita jemputlah makanan cucur udang. Cucur Jawa. Okey. Sambil-sambil teruskan buat tu. Cantik dia buat. Bye. Jaga diri. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi.